Okey. Mar? Ya, hai saya. Assalamualaikum. Mar boleh cuba kita test dulu video Mar. Tadi kita dah test sekali. Kita tengok sekali Nampak yang tak? ini. Kejap ya, di manakah ada? Kejap saya stop sharing. Mungkin saya tak. Okey. Semua orang boleh nampak Mar ke? Boleh bagi reaction? Nampak? Oh, laju Fakihah nampak ya. Okey, terima kasih untuk yang bagi reaction. Okey, baiklah saya dah cakap dengan Mar awal-awal sesi ni adalah sesi santai saja. Tapi tak apa, bagi memberkati majlis kita atau sesi perkongsian hari ini, kita bukakan dulu dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bagi yang bukan beragama Islam, bolehlah bacakan apa-apa recital yang you rasakan sesuai. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, hari ini saya bawakan khas ya. Sebenarnya macam ni ya, Mar. Pelajar-pelajar saya ni seramai 91 orang merupakan pelajar program Sarjana Muda Sains Makanan, Perkhidmatan Makanan dan Pemakanan. Mereka sedang mengikuti kursus prinsip penyediaan makanan dan juga amali penyediaan makanan. So basically mereka memasaklah. Dah pun separuh semester sebenarnya. So saya nak bagi mereka chill-chill sikit sebab dia pun tak boleh tengok muka saya selalu setiap minggu tu. Student ni macam tu nature-nya, kita kena buka sikit minda mereka dan kita bawakan orang lain. Suka Izian ya. Kita buka minda mereka, bawakan orang lain yang mungkin boleh memberi inspirasi kepada mereka. So saya bagi pengenalan ringkas dulu siapa Marham ni ya. Marham Muhammad Yusof atau nama glamournya Marbita. Mempunyai followers di Instagram 17.1K, 17,100 lah lebih kurang ya. YouTube seramai 42.7K. Dan TikTok yang paling ramai 164.9K. You sedar tak Mar? You dah ada seramai itu followers. Alhamdulillah, Sedar? saya sedar. Saya tidak follow you di TikTok lah. Saya banyak tengok Instagram dan juga YouTube. Sebab saya ni orang yang suka tengok YouTube pagi-pagi. Oh, mohon maaf, saya minta siapa yang ada suara tu kita mute kan sekejap. Nanti bila sampai ke sesi soal jawab, you boleh lontarkan vokal you tu So, perkongsian Mar di laman-laman sosial adalah berkisarkan kepada dengan tema Malaysian Village Lifestyle. Maknanya Mar membawakan kehidupan kampung melalui memasak. Saya rasalah majoriti lah saya tengok begitu. So sebelum Mar bercakap lebih lanjut, saya nak tunjukkan dulu satu video pengenalan dan saya dah minta izin Mar pun cadangkan untuk saya show this video kepada semua untuk menunjukkan kita kata summary of what you have been doing so far ya. Izinkan saya untuk share sebentar. Okey, sekejap ya. Oh, salah share. Biasa dah tu. Bukan begitu saya nak share sebenarnya. Dia punya setting tu kena tukar dulu. Hai, Assalamualaikum. Nama aku Marham. Aku seorang penulis dan pencipta kandungan dalam dunia penyiaran. Hari ini, aku akan menceritakan tentang perjalanan aku. Selang waktu berganti hari. Setelah 12 tahun, aku meninggalkan rumah dan keluargaku. Kini, dunia telah berubah. Aku telah membuat keputusan penting ketika pandemik COVID-19 melanda dunia. Keputusan yang telah lama aku impikan, namun aku takut selama ini untuk membuatnya menjadi kenyataan. Aku ingin meninggalkan Kuala Lumpur dan pulang ke kampungku, Batu Rakit, Kuala Lumpur. Lord, show me right from wrong. Give me light, make me strong. I know the road is
Sometimes it just gets too much. I feel that I've lost touch. I know the road is long. Make me strong. Aku pulang. Aku pulang. Inilah kampungku. Hati aku mahukan sesuatu yang dulu. Alam semula jadi dan ketenangan. Inilah dunia sebenar yang aku miliki. Dunia tempat aku dilahirkan. Kini aku pulang ke pangkuan keluarga yang telah lama ditinggalkan. Pulang ke dunia hijauku yang telah lama kesepian tanpa aku di sisi. Aku ingin hidup di dalam persekitaran alam semula jadi yang membahagiakan aku. Impian aku untuk memberikan sesuatu yang indah pada dunia. Sesuatu yang menembusi halangan kita. Inilah di antara perkara yang membuatkan aku bahagia di sini. Sebuah negeri ada saya menuju di bala. Setelah hampir setahun aku di sini, banyak benda yang telah aku pelajari. Gai benda-benda kecil dalam hidup kita membuatkan kita lebih bahagia. Ia adalah kunci kepada perkara besar untuk menuju kejayaan. Kita harus bersabar dan jangan cepat berputus asa serta jangan takut dengan dunia. Kerana kadang-kala keputusan yang kita buat adalah keputusan yang terbaik yang kita lakukan. Buatlah apa yang kita suka selagi ianya baik untuk diri kita dan juga baik pada dunia. Semoga bahagia itu menjadi milik kita bersama. InsyaAllah.
Okey. Itu sebagai pengenalan lah. Mar, Ya, hai, saya. Ha, dengar tak? Clear tak? Mar, ada masalah lain ke Mar? Saya tak boleh tengok video Mar. Kejap Silakan. Sebab sebenarnya, tu dia, dah keluar dah Mar. Okey Mar, saya rasa tanpa saya macam mana saya nak besarkan bagi Mar? Okey. Tanpa melengahkan masa, saya rasa saya nak serahkan sesi ini kepada Mar untuk berkongsi dulu sedikit latar belakang tentang Mar. Oh, ada masalah connectivity lah Mar. Mar, Hello, dengar tak? testing. Okey, tak apalah, nanti dia mungkin akan okey. Mungkin saya tutup saya punya video untuk bagi laluan you punya. Mungkin dia akan kurangkan beban bandwidth ni. Okey Mar, Okey. boleh Mar? Okey. Okey, everything okey? Gambar tak keluar tapi tak apalah, you ceritakan saja Gambar tak keluar. latar belakang. You. Saya rasa ada masalah lain kot Mar. Mar. Okey. Keluar. Ada. Dia macam robot sikit Mar. Saya tak dengar dah suara Mar. Tadi ada juga dengar suara. Mar. Oh, sayangnya. Mar. Mar, mungkin Mar boleh keluar dan masuk semula? Boleh Mar? Kita nampak dah ni. Tapi dia macam ada lag sikit. Macam slow je pergerakan Mar. Dia cakap apa ya Mar ni? Slow. Slow Mar. Hello. Dah. Padam. Tak apa, Fatin Nabila gelak. Biasalah dah cakap sesi ni sesi santai-santai je kan. Mar, are you okay? Kejap ya. Line okey. Oh, pelik pula saya Dia cakap line dia okey. Kejap saya berhubung dengan dia sekejap Minta maaf ya, kita tunggu sekejap untuk Mar selesaikan dulu. Saya minta dia keluar dan masuk semula. Tak apa, you all sabar ya. Saya masukkan you all ni student-student saya lah. Saya nampak ada nama-nama lain selain pada student saya. Terima kasih kerana join. Saya tengok ada pensyarah-pensyarah kita. Lab staff pun ada. Puan Azni. Dr. Nizam ada, terima kasih. Dr. Faridah, terima kasih. Siapa lagi nama? Dr. Khairil Syazmin ada, terima kasih. Rasa Dr. Suaida pun saya nampak tadi. Cik Ijan ada masuk sekali ni.
Cik Ramzani pun ada daripada Post Aviation. Cik Ram pun suka produce video-video memasak juga ya. You all boleh follow Cik Ram dekat Facebook. Cik Ram, sementara kita tunggu Mar selesaikan isu Ya, video. saya. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Tak ada, saya just join tu sebab saya minat jugalah. Itu je sebenarnya. So, saya minta Benar. permission lah join. Okey je, tak ada masalah. Terima kasih Cik Ram ya. Okay, no problem. Okey, yang nama-nama yang saya tak berapa tahu, saya tak pasti student atau Dr. Zam Zahila pun ada. Saya tak pasti. Syahrul Idham ni saya rasa macam staff kita ya. Cik Syahrul. Okey. Mar telah kembali. Kejap ya. Nampak muka saya? Nampak sekejap ya. Saya nak ni dulu. Saya buat setting semula. Cik Ram ada buka kamera ke? Tak ada tak? Saya nak tunjukkan balik Mar di depan. Oh, Cik Ram. Okey, mungkin Cik Ram boleh off camera sekejap ya, Cik Ram. Terima kasih. Saya nak cuba masukkan Marham semula ke dalam ni. Kejap ya. Okey. Kejap ya, saya bawa ke depan ni. Belum keluar dekat sini lagi lah. You punya Oh, Cik Ram ada di sini Kejap saya pun tak berapa tahu nak tukarnya macam mana. Tak apalah. Okey. Semua boleh okey. tengok Mar Nampak ke? Boleh Nampak? Mar? Clear? Okey, clear Okey. rasa. Okey, silakan Mar. Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terutamanya sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada doktor sebab sudi jemput saya untuk bagi sedikit perkongsian di Fakulti Fisheries and Food Science. Dan hari ni saya dah tengok video saya kan tadi kan. Jadi sebelum tu saya nak kenalkan diri saya. Nama saya Marham bin Muhammad Yusof. Tapi nama branding saya Marbiter. Background saya tak ada kaitan pun dengan study masak-masak ke food and beverage ke, tak ada. Saya study dalam majoring in journalism. Saya adalah seorang bekas wartawan. Sebelum saya belajar di Akademi TV3 dan menjadi seorang wartawan bisnes. Lepas tu saya berkecimpung ke dalam bidang wartawan hiburan. Dan seterusnya saya bekerja di Astro Broadcast Center Bukit Jalil sebagai seorang writer. Dan seterusnya dah hujung-hujung sebelum saya bersara, sebelum saya berhenti, saya bekerja sebagai penerbit kandungan, content producer. Dan sekarang ni saya adalah masih sama penerbit kandungan, tetapi bukan untuk mana-mana TV station, tetapi untuk diri saya sendiri, untuk saya mengetengahkan atau mempopularkan gaya hidup masyarakat Malaysia ke mata dunia. Itu saja. Dan doktor, sebelum sebelum saya kongsi mengenai soalan-soalan yang berkaitan dengan makanan, boleh tak saya pergi ke depan sikit? Boleh, tak ada masalah. Ke depan tu ke mana? Bukan ke depan, saya nak ke belakang sikit, saya nak flashback balik. Okey, throwback. Okey. Throwback balik. Saya nak throwback balik. Saya nak Silakan, throwback. Mar, silakan. Okey. Kalau orang tengok sebelum ni, sekarang ni saya macam dah start gain followers dekat TikTok, Instagram, YouTube. Sebelum saya nobody, saya hanya bekerja di belakang tabir sebagai seorang penerbit rancangan. Seorang penerbit kandungan rancangan. Seorang writer lah. Lebih kurang saya banyak menulis. Sekarang ni orang tengok macam, wah, bestnya hidup Marbiter. Bestnya macam balik kampung, buat apa yang saya suka. Hidup dengan lifestyle macam ni, buat video macam ni. Sebenarnya hasil yang saya dapat hari ni adalah kegagalan saya berkali-kali. Hidup saya penuh dengan kegagalan. Saya bukan seorang yang dilahirkan sebagai seorang yang genius. Seorang yang macam belajar je terus dapat, belajar terus dapat. Saya nak sambung, saya belajar tak adalah tinggi sangat sebab zaman saya tu saya mungkin ada
saya belajar di Akademi TV3 sebab kita cerita pasal kegagalan. Hidup saya memang dari awal memang dari PMR saya macam gagal untuk dapat apa yang saya nak. Dan SPM mungkin saya cemerlang and then saya diterima masuk ke Universiti Awam. UiTM masa tu. Tapi berbekalkan keputusan yang cemerlang tak bermakna saya berjaya. Saya gagal lagi. Masa tu saya gagal sebab saya belajar dengan apa yang saya tak suka. Saya ditawarkan dengan kos yang saya tak suka, dengan suasana yang tak suka, saya tak dapat menghabiskan pengajian saya di UiTM. Hanya satu sem saja dan seterusnya saya quit satu sem tu, saya tak tahan dah, saya tak boleh buat apa yang saya tak suka. Jadi saya sambung belajar ke Akademi TV3 dan saya skor. Kat situ saya skor, saya berjaya grad menjadi seorang pelajar cemerlang. Lepas tu saya intern dekat Astro Awani sebagai seorang wartawan bisnes. Tetapi saya gagal lagi. Saya tak dapat menghabiskan internship saya. Masa tu macam dugaan macam-macam berlaku sebab benda tu saya tak minat. Bukan diri saya untuk calculate number, nak bercakap pasal keuangan negara setiap hari. Saya gagal. Saya dimalukan. Adalah accident dimalukan dalam newsroom semua dan saya pergi internship di sebuah syarikat kecil. Masa tu syarikat tu sebuah syarikat penerbitan majalah. Majalah tu pertama kali terbitan dia. Saya internship kat situ dan saya sama-sama membangunkan majalah tu bersama bos saya sampailah saya berjaya habiskan internship dan saya berjaya bekerja di syarikat tersebut dan saya berjaya menaikkan majalah tersebut sampai berjaya. Lepas pada tu saya bekerja saya diterima masuk ke Astro Broadcast Center sebagai seorang penulis. Sebab tapi dah lari lah bidang wartawan sebab saya rasa wartawan ni tak sesuai untuk saya sebab wartawan ni dia tulis benda terlalu banyak fakta. Sebab saya seorang yang saya sukakan benda yang kreatif, penulisan yang kreatif. Jadi saya kerja di Astro Production, saya menulis banyak-banyak benda-benda kreatif dan alhamdulillah lama kelamaan tu setelah 8 tahun saya berada di Astro, saya rasa macam saya dah tak boleh dah. Sebab saya rasa dah tepu. Saya nak pergi lebih jauh lagi. Sebab saya masa tu saya suka penulisan yang macam buat program-program yang macam travelog, macam-macam program sekarang lifestyle. Tapi masa tu saya banyak di offer dengan program menyanyi-menyanyi. Dengan entertainment menyanyian. Itu bukan jiwa saya. So saya berhenti kerja Astro, saya tubuhkan syarikat saya sendiri. Apa nama syarikat saya? PSA Studio masa tu. PSA Studio dan saya berjaya fly tinggi, saya keliling dunia buat program travelog makan satu dunia and then saya gagal lagi. Syarikat saya gulung tikar. Dan saya masuk cafe. Saya ceburi bidang perniagaan makanan. Which is cafe ni, makanan ni adalah satu impian saya juga sebab saya dibesarkan dengan mak saya mempunyai restoran. Jadi lepas tu since pandemic saya ada business partner. Saya gagal lagi. Jadi bila saya gagal, saya buat keputusan untuk saya teruskan kehidupan saya, buat video macam biasa. Saya mahu buat jenama. Sebenarnya saya mahu buat branding. Jadi saya guna duit yang saya ada dan saya realisasikan impian saya selama ni untuk buat rancangan lifestyle milik saya sendiri dan pada masa yang sama saya bercita-cita untuk berada di samping mak saya sebab mak saya dah 75 tahun. Usia dah lewat. Saya dah terlalu lama tinggalkan mak saya. Jadi inilah the right time. Waktu pandemik dia lah masa yang sesuai untuk saya balik. Bukan saya tak dapat job, tak dapat apa. Saya masih boleh buat freelance di Astro tapi saya tinggalkan semua tu. Saya balik ke kampung, saya gamble. Saya perjudikan hidup saya. Sama ada saya berjaya atau tak, selalukan hidup baru kat sini. Dan alhamdulillah since lepas tahun ni nama saya meningkat naik dari satu masa ke satu masa. Okey, itu saja. Dan apa yang saya nak tekan daripada cerita ni,
sebelum datang soalan-soalan dia, jangan takut dengan kegagalan. Sebab kegagalan tu adalah punca kejayaan. Sebab tu nama YouTube saya Mar Bitter. Bitter sebab saya rasa kepahitan itu adalah kejayaan saya. Okey, Betul. boleh kita teruskan lagi. Saya bersyukur sebenarnya perkongsian you yang awal ni sebenarnya sangat membuka kan, membuka membuka hati kita. Sebenarnya untuk kita berjaya, you've got to fail first. Sebab tu bila saya Ya, baca you punya nama tu Marbita, I think you ni dah pernah melalui proses-proses yang bitter tu. So, itu yang saya nampak lah ya. Terima kasih untuk perkongsian tu. Saya rasa sangat memberi makna untuk saya sendiri pun saya rasa sebab saya pasti setiap orang memang pernah gagal. Untuk you berjaya, you kena gagal berkali-kali tetapi bangun juga berkali-kali. Orang kata gagal sekali, bangun banyak kali. Orang kata gitu tak. Mar ni sebab sebenarnya kita dekat je sekampung selam beberapa kampung je sebenarnya saya pun baru tahu. Okey Mar, saya 2 minit, 2 minit. 2 minit. Itulah kata dekat sangat sebenarnya. Saya pun baru tahu you tahun ni, baru discover saja you. Minta maaf lah banyak-banyak tapi saya dah subscribe you punya YouTube. Harap orang lain pun boleh subscribe juga. Saya rasa saya kembali kepada tajuk sebenar perkongsian hari ini, memasak, minat atau sekadar konten. Mungkin Mar boleh ceritakan dulu yang tu dan lepas ni kita akan adalah soalan-soalan susulan. Silakan Mar. Memasak, minat atau sekadar konten. Okey. Kalau nak Kita kehilangan Mar ke? minat On and saya off, berjaya. Hilang dah? Okey, ada balik dah. Ada balik. Okey, ada balik. Okey, kalau kita nak kata memasak ni, apa yang saya buat ni hanya untuk konten atau minat, tipulah kalau nak kata saya ni memasak hari-hari. Memang tak lah. Sebab saya mungkin saya ada memasak hari-hari. Tapi mungkin saya bukan jenis yang masak heavy hari-hari. Hari-hari mungkin saya makan telur, makan sayur macam tu je. Saya bukan jenis yang sebab saya moto hidup healthy lifestyle. Saya tak makan best-best sedap-sedap hari-hari. Saya makan macam benda-benda simple je hari-hari. Hari-hari tertentu je saya makan sedap-sedap. Tapi untuk nak kata kalau minat, ya betul saya minat sebab background family saya macam saya cerita tadi, mak saya masa saya kecil lagi, masa tu umur saya 3 tahun macam tu, mak saya ada restoran. Restoran tu dekat dengan Institut Teknologi Petroleum Petronas dekat Terengganu juga. Restoran tu sangat daif lah masa tu. Daif lah sebab kita orang restoran tu tak ada elektrik. Kita orang zaman saya sempatlah merasa zaman tak ada elektrik, zaman tak ada air pun kita orang pakai enjin mesin yang sedut pump dari tanah keluar. Tu tahun bila Marham? Tu tahun bila? Saya pun berada di sini. Saya tak ingat zaman tu. Saya tak ingat lah tahun bila tapi saya kecil dia umur 3 tahun masa tu. Rumah saya ada elektrik tapi restoran saya memang tak ada. Kehidupan kita orang malam masa dekat restoran tu pakai pelita. Kita pakai pelita. Kalau siang hari, kalau malam dekat restoran tu kita pakai lampu ni ada lagi. Butterfly ni, butterfly. Ada dua dekat restoran mak saya dulu macam. Lampu ni yang sama ni. So dia bagi suasana yang cerah jugalah. Masa tu umur saya 3 tahun, saya rasa saya dah bekerja di restoran mak saya. Saya tolong kakak saya bilas. Dia basuh pinggan, saya bilas. Setiap hari. Setiap hari ya. Jadi benda tu dari kecil saya berada di dapur mak saya, kakak saya semua. Walaupun mak saya anak lelaki tapi adik-beradik saya yang lelaki pun semua jenis yang pandai masak. Sebab mak saya jenis yang kerahkan anak dia. Kalau di dapur dia kerahkan anak dia. Satu kerahan lah, kena tumbuk cili, tumbuk bawang, potong bawang dan sebagainya. Dia macam saya belajar masak bermula daripada mak saya. Sebab mak saya seorang tukang masak yang hebat juga. Jadi minat tu datang minat untuk memasak. Tapi saya tak jadikan pada mulanya saya tak jadikan kejayaan saya ni memasak sebagai kejayaan saya sebab saya rasa saya bukan jenis yang suka memasak heavy banyak-banyak macam setiap hari masak. Saya suka memasak, bagi saya suka seni. Jadi memasak itu seni. Saya suka good presentation, hias cantik-cantik, masak cantik-cantik lah. Lepas tu saya suka cipta resepi-resepi saya sendiri. Saya bukan seorang yang hebat sangat, cuma saya suka belajar.
belajar setiap hari kita harus belajar ilmu yang baru, walaupun bukan dekat universiti pun kita kena belajar. Jadi setiap hari saya belajar melalui video. Zaman sekarang lagi senang nak belajar kan. Ada video, ada YouTube, macam-macam ilmu kita boleh dapat. Jadi saya pun belajarlah setiap hari. Dari kecil dulu saya belajar buat pastry semua, buat kek semua. Saya olahlah kek tu jadi kek bunga rose lah, apalah, eksperimen. Saya memang suka eksperimen sebab kalau kita ikutkan, kalau masakan kita yang autentik tu, yang dikatakan autentik, gulai apa semua, masak lemak apa semua, itu semua ada ciptaan orang dulu-dulu. Kalau orang tak dulu-dulu tak cipta, jadi tak wujud masakan tu. Jadi bagi saya dalam dunia masakan ni kita kena mencipta, kita kena menyumbang, kita bukan adapt apa yang kita ambil je, apa yang orang buat terima bulat-bulat. Tak. Kita kena buat sesuatu yang baru, sama ada fusionkan makanan tersebut atau mencipta resipi baru menggunakan kreativiti kita dan ketengahkan. Jadi mengatakan minat atau atau sekadar konten. Ya, Okey. Minat tu ada, tapi konten tu kalau saya buat sesuatu yang biasa. Sesuatu yang biasa macam dekat Malaysia dah ada banyak dah orang buat video masakannya dekat studio macam TV3 ke TV Station 5 Rencah 5 Rasa, masak bersama artis semua. Tapi tak ada orang yang masak secara raw. Food survivor, cari ketam di dalam hutan, cari menggunakan sayur-sayur hutan yang mostly orang tak tahu pun, herba-herba dari hutan yang boleh dimakan. Jadi dengan menggunakan elemen-elemen tersebut, itulah kelainan yang saya bawa. Sebab kalau kita tengok setiap negara, saya bukan orang pertama yang buat video macam ni di dunia. Tapi saya adalah orang pertama di Malaysia. Bukan orang pertama di dunia, tapi orang pertama di Malaysia. Maknanya untuk saya bawa kelainan supaya orang tengok video saya ni macam lain. Itulah beza Marbiter dan juga Cik Num ke apa-apa semua. Jadi kalau kat belakang saya ni ada dapur apa semua kan, dapur tanah liat apa semua ni. Sebenarnya ada, nanti akan buat lagi lah. Ni halfway baru, tak set sepenuhnya lagi. Nanti ada akan polish apa semua lagi cantik. Sebenarnya benda-benda ni sebenarnya orang kata kalau orang tengok video saya macam macam main masak-masak. Real main masak-masak. Sebenarnya benda ni pun minat saya juga sebab family saya macam kita orang tak menggunakan 100% dapur gas. Tipulah kalau kata 2021 ni masih gunakan dapur kayu 100%, itu satu penipuan besar. Sebab kita dah moden. Jadi keluarga saya jenis yang macam kalau ada majlis keramaian, kita orang jenis suka buat program masak-masak sebab rumah kan kat hutan banyak kayu api, banyak sumber kayu api dan sebagainya. Jadi bila ada program Hari Raya Haji ke, bila family balik, kita orang masak banyak-banyak, still menggunakan dapur kayu. Dari saya kecil sampai benda besar. Kita orang guna dua-dua. Tapi kalau masak benda sikit-sikit hari-hari tu pakai dapur gas lah. Macam tu. Jadi bukan sekadar konten dan bukan minat semata-mata. Ia adalah combination. Dua-dua lah. Combination ni dua-dua dia ke depan. Dia bukan satu je. Okey. Saya tertarik lah sebab tadi Ma kata di dunia dah ada banyak lah kan, tetapi di Malaysia you yang pertama. Ya, saya follow juga di Zici dan juga Her86M Square ni. Yang ni pun sangat menarik dia punya video. Her86M Square ni di Germany. You tahu kan? Di Germany dia punya style lebih kurang, tapi videografi dia saya rasa sangat baik lah. Superb lah, superb. I think you pun tidak kurang hebatnya juga kan. Cuma video dia memang saya rasa bagus. Saya lihat juga sebab you sebut tentang penciptaan resepi, mencipta resepi sendiri. Mungkin Ma boleh kongsilah berapa lama masa you nak cipta satu-satu resepi? Adakah you perlu bantuan ibu you untuk mencipta resepi atau you dengan sendirinya boleh mencipta sendiri? Kalau berapa lama tu sekejap je. Saya rasa dalam masa satu hari tak pun. Saya fikir-fikir je. Saya tidur tergolek, terbaring. Saya fikirlah nak buat apa lah. Macam tak pun saya nampak benda kan. Saya nampak benda kat hutan ke apa ke, ubi hutan ke, ubi liar ke. Saya nampak nak buat apa. Saya nampak saya dah fikir dah nak buat apa. Kadang-kadang saya start research. Kadang-kadang idea tu datang sendiri. Tapi untuk cipta resepi ni saya tak perlukan bantuan mak saya sebab orang lama dia tak suka benda-benda yang
Mar, Benda-benda yang oh, Mar, terbang juga. Mar. Orang buat. Tadi dia Orang buat. Ya, putus-putus, hello, Mar. hello. Tadi putus-putus. Okey, okey dah. Ya. Apa yang mak you tak suka tadi? Mak saya kurang suka. Dia kalau saya tanya dia, "Mak, okey tak kita buat ni macam kita buat ondeh-ondeh letak coklat kat dalam. Lepas tu kita gaulkan dengan breadcrumb or something like that kan." Mm-mm. Dia kata, "Oh, orang tak buat macam tu." Dia kata, "Orang tak buat." Tapi Ya, saya kata, "Orang tak buat tu saya buat." Dia macam sebab hmm, sebab saya kata authenticity. sekarang ni kita kena ada kelainan saya cakap. Kita tak boleh buat benda yang sama dengan orang sebab saya masih mengekalkan ciri-ciri makanan tradisional Malaysia, tapi kadang-kadang tu ada yang saya cipta juga sendiri sebab saya hidup ni macam tak boleh lah bagi saya masakan itu seni. Saya kena cipta juga. Jadi untuk ambil masa tu macam tak lama pun. Cuma saya eksperimen. Okey jadi. Tapi tipulah kalau semua menjadi. Mar, okey. Dengar tak? Okey dengar. Eksperimen Eksperimen. dengar. So maknanya you ada sebelum you rakam dah ada buat testing dulu ke macam mana? Tak ada. Sekali raw. lah, sekali jalan lah. Sebab saya rasa video saya, konsep saya adalah reality. Saya banyak buat reality show kan, reality TV. Real. Real. Tak jadi. Jadi. Macam Okey. ada satu video saya bawa syuting minggu lepas. Saya video ni ini bukan video yang cipta makanan tau. Yang ni video macam saya goreng ikan. Hancur. Daging ikan tu hancur. Saya rasa saya tak tahu salah saya ke salah kuali, tapi saya tetap tunjukkan juga ini adalah realiti kehidupan saya. Hari ni saya masak tak menjadi. Sebab saya manusia tak ada yang perfect. Dulu saya selalu fikirkan tentang kesempurnaan. Dalam video saya kesempurnaan. Tapi day by day saya fikir realiti. Kalau tak jadi, bagi tahu tak jadi. Jadi. Sebab orang bosan kalau tengok benda yang sesuatu yang sempurna. Saya tunjuk je macam saya goreng ikan hancur. Saya siap fight gaduh dengan mak saya. Saya salahkan mak saya, mak saya salahkan saya. Jadi end up macam itulah. Tapi bercerita tentang eksperimen tu tipu lah kalau semua menjadi. Ada tu rasa macam Tapi rupa tu kena jaga, rupa kena cantik, presentation tu kena cantik. Orang tak tahu cerita di sebalik rasa dia tu, betul tak? tapi kalau tak sedap, eksperimen saya tak sedap tu saya bagi tahu je, tak sedap. Ada yang bagi tahu dalam video tu. Tak ada pula you mention pasal Ada video yang saya dah record, video lama tak ada. Video yang baru-baru saya record, saya macam more to reality, tak sedap. Jangan tiru saya cakap. Okey ada. Saya tak perasan yang tu. Apa tu? Boleh bagi contoh tak apa yang tak sedap? Tapi saya tak tayang lagi video ni. Video ni masih dalam proses suntingan lagi. Okey. Nanti saya tengok sebab saya tengok okey, tadi you cerita pasal penciptaan resepi. Saya tertarik juga dengan ingredient ramuan makanan dalam resepi atau dalam menu yang you cipta Saya bila you yang terkini you punya video mud crab tu, bila you ambil bunga jejarum, okey you tarik keluar nektar tu, yang tu saya kata okey I know this, saya pernah buat dulu masa kecil, saya pernah makan nektar daripada bunga tu. Kita sama. Lepas tu bila you petik, kalau you cuba petik bunga-bunga lain, saya macam boleh makan ke bunga ni semua ni kan? Boleh you cerita tak pemilihan ramuan dalam menghasilkan menu? Okey, pemilihan ramuan tu kami family jenis yang macam mengamalkan perubatan tradisional, menggunakan herba-herba di dalam hutan. Seperti kat belakang ni ada tongkat ali, pokok akosiok, pokok jejarum, pokok macam-macam lah. Even pokok senduduk pun ada khasiat-khasiat herba dia, rumput-rumput susu nabi dan sebagainya. Jadi bila dah benda tu diisytiharkan sebagai herba, jadi bunganya tidaklah beracun. Macam jejarum yang warna oranye tu kan, yang doktor tengok, yang tu jejarum hutan, yang tu tumbuh dekat hutan. Kalau pucuk dia memang kami buat nasi kerabu, memang buat ulam apa semua. Okey, Jadi saya tak bila tahu. sebab tak tahu tak apa. Kalau ada tengok video saya buat dalgona candy. Saya You letak bunga letak senduduk. bunga-bunga.
Boleh makan tak? Senduduk, bunga senduduk. Hmm. Bunga senduduk tu sedap buat salad. Kau kan ni. Okey. Saya akan petik sebab rumah saya pun lautan. Sebab dia rasa kosong. Okey. Dia tak ada rasa pahit ke apa ke. Dia rasa kosong. Ada bunga senduduk, bunga banyak saya rasa. Bunga kemunting. Bunga kemunting tu sejenis berry liar. Dia macam pokok blueberry. Tapi kalau dekat Terengganu ni dalam hutan dekat kawasan padang-padang pasir tu dia banyak tumbuh. Dia manis buah dia. Tahu buah kemunting tak tahu? Tahu. Tahu. Kemudian saya tahu lah, saya sempat Bunga makan dulu. tapi tahu. Tapi bunga dia rasa kelat-kelat sikit. Dan ada juga pokok sena. Orang kalau kat China tu teh senati. Tapi kita dekat Malaysia kita ada sena juga. Version kita pokok gelenggang. Gelenggang. Okey. Itu Okey, tahu. gelenggang ya untuk ubat kurus. Nanti kalau kita minum dia detox, dia buang semua lemak kita. Okey. Dia macam suruh saya Buang lah. kurus. Minum malam ni besok membuanglah. Dia memang kurus cepat dia. Dia meningkatkan metabolisme badan kita. Jadi bila benda-benda tu saya gabunglah sebab dia tak ada rasa pun. Just makan-makan macam tu lah. Makan-makan bunga macam tu. So dia hanya sekadar herba, makan je. Macam kalau bunga jarum tu pun dia tak ada rasa dekat situ. Dia tak ada rasa. Dia rasa macam buat ulam je lah. Dia macam kalau letak dalam nasi kerabu ke rasa normal, rasa sayur je. Okey. Lagi satu saya nak tanya sebelum saya buka kepada audiens yang lain. Satu lagi persoalan saya berkenaan dengan kemahiran memasak. Adakah kemahiran you tu datang secara natural atau you belajar dengan ibu you atau macam mana? Okey, kemahiran tu gifted sebenarnya. Itu anugerah yang saya dapat. Sebab mungkin anugerah tu kalau kita tak cari, tak dapat juga. Hello? Ada tak? Ya, ada. Okey, kemahiran tu adalah gifted. Itu anugerah yang Tuhan bagi dekat saya. Tapi anugerah tu kalau kita tak asah dia tak ke mana juga. Jadi mungkin skill tu saya okeylah secara jujur. Saya bukan, macam saya cakap tadi, saya bukan masak setiap hari. Saya masak hanya nak tunjuk skill je. Kalau bukan depan video je saya nak tunjuk skill. Depan family saya pun kadang saya masak, saya panggil kawan-kawan saya. Oh hari ni nak masak, saya akan tunjuk skill, saya akan buat presentation elok-elok. Macam orang lelaki tipulah, orang lelaki kalau chef macam mana yang hebat pun kat rumah dia tak masak hari-hari pun. Tipulah kalau orang lelaki dia kata dia pandai masak, dia masak hari-hari kat rumah. Tak. Saya jujur je. Jadi benda tu bakat yang saya dapat dan setiap hari saya belajar lah. Cuma ada cara-cara lama tu mungkin yang autentik, yang gaya-gaya lama macam perah kelapa dari skill dan macam gini ke, dia tak boleh macam gini, dia tak boleh macam gini. Yang tu saya belajar daripada mak saya. Saya tengok dia macam nak gunakan batu giling. Saya belajar daripada dia lah macam-macam nak gunakan barang-barang yang autentik dan sebagainya. Tapi kalau benda-benda moden tu, itu memang kepakaran saya. Yang lama-lama tu je saya belajar daripada mak saya. Saya khusus sikit benda macam nak buat ni macam mana, dia banyak mengajar saya. Okey, satu lah kot saya last sebelum saya buka. Siapakah yang memberi inspirasi kepada you untuk menghasilkan video-video konten you lah? Ada tak mana-mana YouTuber lain yang memberi inspirasi pada you? Ada, of course ada. Macam yang YouTuber popular yang ceritakan tentang countryside kan. Of course Leziki. Dia bagi inspirasi kepada semua orang dalam dunia ni untuk membuat video countryside untuk mewakilkan setiap negara masing-masing. Filipina ada, Vietnam ada dan Malaysia pun ada sekarang. Of course Leziki. Tapi saya tidak mengambil konsep Leziki 100%. Mana Leziki konsep dia terlalu sempurna. Konsep dia, saya lebih kepada konsep yang raw. Macam ada satu lagi, Her 86. Nama apa dia yang saya tak pasti ni. Dia Vietnam Vietnamese Dia berada Vietnam yang duduk kat Jerman, dekat Jerman. Tapi dia bawa gaya hidup moden sebenarnya walaupun dia countryside. Dia moden, dia itu kelainan dia. Itu kelainan dia yang bawa. So dua orang ni lah yang bagi inspirasi dekat saya untuk buat semua benda ni. Tapi sebenarnya saya nak buat benda ni dah lama sebenarnya, dah 5 tahun lepas.
Kenapa baru 5 tahun sekarang? lepas. Kenapa baru sekarang? Liziki baru lagi. Masa tu Hair 86 pun tak wujud lagi. Liziki pun baru keluar. Liziki pun tak popular lagi. Liziki masa tu tak ada company TikTok tak invest lagi kat dia. Video dia pun biasa-biasa masa tu. Masa tu saya nak buat, tapi ada ketakutan dalam diri saya. Sebab masa tu saya 5 tahun lepas saya ilmu saya tak banyak lagi, sebab saya menuntut ilmu ni macam Astro tu adalah universiti saya, Astro tu adalah sekolah saya. Itulah tempat saya menuntut ilmu. Selama 8 tahun saya duduk kat situ, saya rasa saya tak pernah khatam ilmu. Setiap hari ada je benda baru yang saya kena belajar. Setiap hari. Jadi dalam 5 tahun lepas tu saya rasa takut. Saya rasa macam takut. Saya tak pandai. Saya kamera, okay, terus terang semua saya buat sekarang ni, saya buat sendiri, seorang diri. Saya tak ada team lagi. Cameraman adalah saya, editing saya menulis cerita saya, semua saya masak, saya buat sendiri. Kalau ada assistant pun mak sajalah yang tolong saya juga. Itu je. Jadi 5 tahun lepas tu saya walaupun saya dah duduk beberapa tahun dalam Astro, saya masih macam banyak benda saya tak tahu. Saya dulu walaupun masa saya kerja content producer pun, sampai saya berhenti kerja sebenarnya saya tak tahu guna kamera. Saya tahu order je. Saya tahu order dengan staff saya. Nak angle macam ni, nak angle macam ni. Buat editing pun saya tak tahu. Saya tahu tunjuk-tunjuk je. Potong kat sini, saya tak tahu nak pegang laptop nak buat editing satu persatu, saya tak tahu. Jadi ketakutan tu menutup saya untuk buat benda ni. Boleh ke? Bila dah lama sangat tu, bila saya dah muak sangat dengan apa yang saya buat, akhirnya saya paksa diri saya keluar daripada comfort zone, keluar. Dan awal saya buat dia pun banyak juga kata-kata yang negatif. Orang kata macam, oh masa tu YouTube saya sendu, tak naik pun masa awal-awal saya muncul. Dan 3 bulan pertama tu nothing, tak ada viewers pun, tak ada apa. TikTok pun tak ada. TikTok pun setahun saya buat, saya tak pandai menguasai konten TikTok lagi masa tu. Dan adalah orang cakap-cakap kat saya, suruh tukar konten saya. Stop buat konten macam ni, orang tak nak tengok, cakap. Dan ada orang-orang terdekat dengan saya cakap, tapi saya rasa macam benda tu macam 3 hari macam sedih, patah semangat, rasa macam give up 3 hari. Tapi lepas 3 hari tu macam okay, let go, pedulikan kata-kata. Itulah. Okay. Dan saya berjaya teruskan. Saya nampak satu attitude lah saya rasa. Saya melihat attitude itu sangat-sangat membantu you lah untuk bawa you sehingga ke tahap inilah ya. Walaupun mungkin you dah dapat ke YouTube punya apa dipanggil silver tu? Belum lagi? Belum lagi. Doakan awal tahun depan saya akan bekerja keras untuk naikkan konten. InsyaAllah semoga berjaya ya, semoga berjaya. Baiklah, saya belum nampak apa-apa soalan keluar di chat Tanya. ruangan chat. Anything je boleh tanya saya. Kalau sesiapa nak voice out boleh juga. Saya buka soalan sekarang untuk semua. Boleh buka kamera masing-masing dan juga buka mic masing-masing untuk tanyakan soalan. Especially kepada student saya ni. Ada 91 orang ya. Ramai. Cabaran kita bila kelas online ni ialah senyaplah dia ya. Kita bercakap seorang-seorang macam tu. Kita pun tak nampak dia. Jadi saya minta student saya kalau ada soalan silakan ataupun siapa saja boleh suarakan. Okey, soalan. Pernah plan nak buka restoran sendiri tak? Itu semestinya dalam rancangan. Saya rancangan nak buka kafe, restoran yang berkonsepkan kampung dekat sana. Oh, di kawasan yang sama. Dekat sana ataupun dekat sini kat sungai ni. Kat belakang ni ada sungai. Okey. Menarik. Berkonsepkan kampung. Ada dalam restoran saya tu ada ayam, ada burung merpati. Ada sawah padi. Yang diternak sendirilah. Ada sawah padi dekat restoran saya tu dan ada sebagainya. Tapi saya bukan nak buka restoran yang besar-besar pun. Saya just nak buka restoran yang jual 2-3 menu je untuk orang datang lepak petang-petang cicip pukul 3 petang sampai maghrib je. Sekejap je, just for fun. Sebab
Sebenarnya okay, satu benda tanya pasal restoran tadi kan. Okay, sebenarnya ada satu benda yang saya nak nasihatkan student lah. Saya nak bagi perkongsian sikit. Saya baru teringat. Kalau kita nak gembira, kita tak nak stres, kita nak happy. Sebenarnya kalau kita dengar kan zaman sekarang Mar, putus-putus Mar. Dia tengah bercakap Mar. Mar. hello. Semula. Lain Semula. macam. Okey. Eh? Nampak dah kejap. Nampak tak bergerak lagi. Video you tak bergerak lagi. Okay lah. Okey Mar. Boleh sekali lagi Mar. Sekali lagi Okay. Minum air. Sebelum saya tadi kan cakap pasal buka restoran tu, memang ada cita-cita nak buka restoran, tapi restoran tu saya tu macam tak adalah besar sangat sampai jual 100-200 menu, berpuluh-puluh menu. Mungkin restoran yang simple-simple je yang jual makanan yang orang datang lepak dari pukul 3 petang sampai maghrib macam tu lah, berkonsepkan kampung. Ada sawah padi, ada ayam, ada burung dan Mar. Mencabar ya kita bersiaran langsung di kawasan kampung. Mar, saya nampak Mar bergerak-gerak mulut tu tapi suaranya tak sampai kat kami lah Mar. Dia buat pergi mana pula ni? Mar. Mar, tak dengar suara, tak dengar. Mar, ke dia dah tersilent Mar. ya, hello. Saya duk panggil kata Mar bawa kita pergi mana pula ni? Mar. ada tak? Okey. Dah. You tengah cerita Okey. tadi pasal ayam itik tadi. Apa cerita you tak Kita habis lagi kat tadi? situ lah. Kita kat situ Jadi Ya. itu adalah salah satu hobi saya, yang cita-cita saya juga, impian saya. Jadi saya akan laksanakan. Tapi saya nak share satu benda. Saya teringat saya nak share satu benda dekat semua pelajar-pelajar, adik-adik saya semua. Kalau kita sekarang banyak isu tentang kesihatan mental health kan, isu orang tekanan, depression. Bila depression datanglah penyakit mental baru, tertekan sana, tertekan sini. Sebab itu adalah penyakit moden kan, penyakit alas baru. Semua orang mengalami benda tu dan ramai orang mengalami benda tu, termasuk saya sendiri pernah mengalami depression, berkurung dalam bilik selama seminggu. Tak jumpa orang disebabkan kegagalan saya. Dan apa yang saya nak cerita, benda ni tak bagus untuk kesihatan kita. Sebab bila kita depression, macam saya ada ramai kawan yang bos-bos besar, yang kalau kat Astro tu dia memang pangkat besar lah, level-level yang puluh ribu semua. Tapi ending hidup dia mungkin kita katakan takdir, tapi sebenarnya dia kena kanser. Tapi punca kanser dia tu adalah tekanan di tempat kerja. Jadi saya nak kongsi sikit kepada adik-adik saya semua, kalau kita nak happy dalam hidup kita ni, kita buat apa yang kita suka. Kita buat apa yang kita suka, apa yang menggembirakan saya, apa yang menggembirakan kita. Sebagai contoh, macam sekarang ni saya suka buat video masak-masak macam ni. Saya tak rasa macam ini adalah kerja. Saya rasa macam hobi. Saya bangun pagi pun saya rasa macam okay nak pergi syuting macam tu. Saya rasa macam sekadar hobi je. Macam hobi yang making money. Macam saya pernah dengar kata-kata Datuk Rizalman Ibrahim, seorang pelakon fashion terkenal. Dia kata kalau awak buat sesuatu benda tu, kerja tu, sepasaan,
hidup awak akan merana. Tapi kalau awak buat benda tu sebagai hobi, hidup awak akan bahagia. So apa yang saya nak sampaikan kepada adik-adik saya ni, nanti bila dah keluar, dah kerja nanti, sebab dunia kerja bukan dunia yang mudah, dunia yang penuh dengan cabaran, ada liku-liku dia. Cari benda-benda yang awak rasa yang betul-betul yang boleh buatkan awak bahagia dan benda tu minat. Bila datangnya minat, insya-Allah dia akan jadi batu loncatan untuk naik lagi ke atas, untuk fly lagi tinggi. Ada apa-apa lagi soalan tak? Benar-benar, saya setuju. Siapa nak tanya soalan lagi? Mungkin soalan daripada kalau student malu, boleh type saja dekat chat. Kalau pensyarah pun ada soalan, silakan. Mar, sekarang ni trend sekarang lah banyak di kalangan wanita berkerjaya menggunakan Thermomix. Boleh tak Mar mungkin boleh bagi tips lah kalau mereka nak mempromosikan Thermomix menggunakan platform media sosial. Mungkin Mar boleh bagi sikit-sikit tips. Saya tak ada Mar, by the way saya tak ada Thermomix. Saya macam Mar lah, orang kampung. Tak reti. Tak boleh nak guna peralatan canggih-canggih sangat. Silakan Mar. Okey, nak guna Thermomix. Tak salah. Okey, beres. Sebab kita zaman dah 2021, dah zaman teknologi ala baru kan. Kalau saya kalau saya diberi pilihan Thermomix, saya guna. Sebab hidup kan benda tu yang memudahkan kita kan, sebab kita nak masak cepat, siap kupas bawang. Sebab saya percaya ramai je orang tak suka kupas bawang, termasuklah saya. Tak suka Betul. kupas bawang, tak suka buat benda-benda yang leceh, yang kalau kita masak secara secara manual kan dia ambil masa yang panjang. Jadi menggunakan Thermomix tu macam sekejap semua benda siap. Tapi ya boleh guna. Kalau rasa benda tu berbaloi, menjimatkan masa, cepat, tak memenatkan, gunakan. Tapi ada orang tak guna sebab dia tak rasa feel untuk memasak dan tak pandai pun nak handle benda tu. Macam ada orang takut kan benda-benda elektronik. Jadi saya sarankan guna. Tips lah, maksud saya tips kalau dia nak buat konten, macam mana? Oh, tips nak buat konten. Okey, ya. nak buat konten Thermomix. Okey, tips nak buat konten Thermomix. Senang je. Awak buat drama. Siapa yang nak buat konten Thermomix Tak tahu, saya tanya saja bagi pihak pensyarah-pensyarah yang ada yang merupakan advisor. Oh, ada. Okey. Okey. Pihak lah. Okey, nak buat konten. Okey, nak buat konten senang je. Okey, nak buat konten macam saya platform apa tu? TikTok, Instagram. Tak kisah TikTok lah kot nah. TikTok orang tengok. Okay, Tapi TikTok ibu-ibu lah zaman sekarang TikTok kan. Okey. Saya nak kuasai TikTok setahun saya ambil masa. Saya bodoh. Setahun tu sebab apa? Sebab saya tak ada TikTok. Saya tak pakai pun TikTok. Saya tak tengok pun TikTok orang. Saya tak tengok tak apa. Jadi benda tu bila saya post video tu macam shot sendiri. Macam kita tak boleh nak attract orang. Jadi bila saya dah setahun, saya tu ada kawan saya cakap guna TikTok. Push saya guna TikTok. Lepas tu saya pun belajar TikTok. Saya ambil masa seminggu untuk belajar TikTok. Seminggu setiap hari saya belajar 2 jam, 3 jam sehari saya belajar. Saya kaji video-video. Kalau kat TikTok panggil FYP kan, for your page. Video-video yang viral, video-video yang trending. Setiap video yang trending tu saya akan pergi dekat profile orang tu, saya akan search berapa banyak video dia yang trending. Dan apa konten dia buat untuk trending. Dari situ saya belajar. Saya belajar, mungkin kita boleh tiru style dia sikit. Kita eksperimen lah. Akhirnya hasil daripada eksperimen tu boom naik. Okay. So berbalik daripada konten Thermomix tadi. Okay. Thermomix tadi kalau nak FYP buat bukan kata bersungguh-sungguh lah. Buat selit-selit drama sikit. Oh, dia menjadi tarikan kalau buat benda drama-drama macam tu Ya, betul-betul drama. Okey, bagi contoh kalau adik-adik semua, okey, saya percaya semua orang nak buat konten kan. Budak-budak zaman sekarang semua bagi orang reaction nak buat sikit, konten. guys, students, bagi reaction. Ini saya nak bagi tips tau nak buat konten. Tips
tips nak buat konten dekat TikTok ke Instagram ke, saya berkecimpung dalam program reality selama berapa tahun ni, lama juga lah. Dalam program reality contohnya program nyanyi-nyanyi ke, mungkin Akademi Fantasia contohnya. Mungkin budak sekarang dah tak ada Akademi Fantasia. MasterChef lah, MasterChef. Saya bagi MasterChef Malaysia. Kontestan yang kita orang ambil tu yang semua orang pandai memasak. Tapi kita orang, kami bukan ambil yang jenis semua yang pandai memasak. Faham tak? Macam ada 30 orang yang pandai memasak peserta akhir. Tapi 30 orang peserta akhir tu saya akan interview dia background satu persatu. Saya tengok personality dia. Ada orang yang pemarah, ada orang yang kuat menangis. Ada orang yang kaki mengamuk, pemarah lah, kaki mengamuk, kuat menangis. Ada orang yang neutral. Dan macam-macam ragam lah. Jadi kalau kita ambil 10 orang peserta kita ambil yang seorang yang kaki mengamuk, seorang yang kuat menangis, seorang yang sabar, dan adalah variety supaya apa? Supaya rancangan tu bukan memasak semata-mata. Dia adalah hiburan. Dia kan bila kita ambil macam-macam dia akan bergaduh. Berebut ayam, berebut itu, berebut ini. Itu adalah rencah sebenarnya setiap program TV untuk menarik rating. Ini tips ya. Itu adalah rencah. Jadi berbalik kepada kalau nak buat konten Thermomix apa semua, dia kena ada rencah tu. Kalau ada rencah tu, drama-drama macam tu sikit, eksperimen lah. InsyaAllah konten tu akan naik cepat. Okey. Sebab dekat TikTok bukan boleh jual muka tau sekarang, dia jual konten. Kalau muka handsome ke cantik ke, kalau konten tak best, tak boleh jual juga. That's why reality show memang banyak dia main drama lah kita katakan, main drama. Betul. Kena ada nangis-nangis kan, Akademi Fantasia lah kuat betul menangisnya kan. Jadi memang dia kena ada rupanya untuk menjadi tarikan orang ya. Okey, so untuk Betul. sesiapa yang nak menghasilkan konten-konten makanan sekalipun kena ada elemen drama tu, apa elemen emosi kan. Okey, Emosi, betul. ada satu soalan Mar daripada Izian ya. Saya nak tanya, selalu saya masak ayam kampung guna pressure cooker dan saya set masa dalam 1 jam. Tapi macam mana Marham guna dapur kayu kan? Agak-agak berapa lama nak siap? Okey, dapur kayu tu 2 jam lah, 2 jam. Rebus Jam. dulu. 2 jam. Lama. Tapi ada orang ada tip dia untuk lembutkan ayam, letak akar pokok pandan. Akar pokok pandan. Oh, okey. Saya pun tak tahu ni. Saya ingatkan letak daun betik kan? Apa tu? Ada juga tapi saya tak suka, dia ada rasa pahit. Betul. Daun Ada orang letak tempurung, tips orang lama dia letak tempurung, tapi itu saya tak percaya tips tu. Kenapa you tak Sebab percaya? saya rasa tak logik. Sebab tahu tak sebab apa dia kata letak tempurung? Saya tanya kenapa letak tempurung? Dia kata tempurung tu akan ni petua orang Melayu lama Dia kata tempurung tu akan berlawan dengan ayam. Kau nak kenakan aku lagi keras. Minta maaf saya gelak, itu agak kelakar juga. Jadi saya tak percaya tip tu. Saya tak pakai. Saya tak pakai method tu. Saya Okey, rasa macam menarik ya. reason yang dia alasan yang dia bagi kat saya tu macam okey, saya tak nak pakai. Menarik. Perkongsian Mar tu agak menarik ya Mar. Berkenaan dengan kita kata tips-tips ya, ataupun ada satu istilah dipanggil sebagai food taboo. Food taboo ni adakah benar apa yang kita kata orang terdahulu mention, gunakan ni untuk masak ni kena jadikan lagi sedap, kena lembutkan daging ke, contoh macam you mention tadi. Ada yang kata tu adalah sebagai mitos ataupun tabu saja kan. So untuk food scientist sebenarnya boleh menggunakan idea tu untuk buat eksperimen, untuk buat kajian-kajian penyelidikan kami kan. Tapi saya tak Okay, nak good. itu mungkin something yang kita boleh fikirkan untuk projek masa akan datang ya Mar. Okey Mar, lagi soalan daripada Ifah Farzana. Apakah motivasi yang boleh pakai untuk someone tu supaya rajin memasak? Tak pun belajar memasak. Maksudnya dia nak cakap kat sini mungkin dia tak berapa minat dah kursus saya ni. Saya tak tahulah. Okey, apa motivation dia Mar? Motivasi kalau awak tak suka masak, nak belajar masak. Tapi kalau orang perempuan ni kan sebenarnya kalau dah kahwin tu pandai masak kan. Terpaksa pandai. Dia automatik.
dia automatik sebab saya tengok kakak saya kan, dia macam adik-beradik saya kan. Saya bukan nak burukkan kakak saya kan. Dalam family, kakak saya seorang ni dia paling tak pandai masak. Dia paling tak suka pergi dapur. Tapi kan bila dah kahwin, itulah motivasi dia nak bagi anak dia makan. Betul, betul, betul. Tapi Kadang-kadang kalau tak minat masak, motivasi dia saya rasa macam awak boleh bekerja dalam bidang makanan tapi bukan yang jenis yang duduk dapur yang masak hari-hari. Mungkin nanti awak dah habis kerja, awak ada pilihan. Tapi buat masa sekarang ni untuk menuntut ilmu macam nak buat rumah something, nak buat rumah kan. Kita tak suka buat rumah tapi kita nak jadi arkitek kan. Kadang kita perlu mulakan dari bawah. Kita tahu nak dirikan tiang. Bila orang yang tahu nak dirikan tiang ni dia macam dia ada extra ilmu berbanding dengan orang yang hanya on paper. Jadi kalau motivasinya awak hanya buatlah sekadar ni untuk menuntut ilmu. Tapi kalau bila awak dah habis belajar nanti, awak rasa awak tak minat dengan duduk di dapur, kotor-kotor muka. Saya tahu duduk di dapur memang terpecik minyak apa semua kan, minyak muka. Awak masih boleh bekerja dalam bidang yang sama tapi bukan awak yang berada di dapur. Saya nak cakap Tokyo restoran. Kawan saya ramai businessman yang Tokyo restoran yang berjaya, maju tapi sikit pun tak tahu masak. Dan saya ada juga kawan saya yang toke nasi dagang nasi dagang dia premium. RM12, RM24 dekat KL dia jual. Orang Terengganu. Nasi dagang dia jual dekat KLCC. Tapi pun dia masa dia buat first nasi dagang tu lah mak dia datang ajar dia semua. Tapi lepas tu dia dah bagikan kerja tu dekat orang. Dia pakai SOP. Kalau serai tu 5 gram lah. Jadi untuk orang yang tak pandai masak ni kalau dia ikut SOP kan confirm menjadi. Orang yang tak pandai masak macam orang kerja KFC, tak semua orang pandai goreng ayam dekat KFC kan. Tapi kalau awak pergi KFC, automatik awak pandai. Tapi nasihat saya, belajar untuk awak tahu benda ni. Macam saya tak minat pegang kamera, saya tak minat jadi cameraman. Saya tak minat. Tapi saya belajar untuk saya tahu, jadi orang tak boleh perbodohkan saya. betul. Betul. Saya suka point yang you kata ilmu bila kita tahu sesuatu kita akan lebih tahu daripada orang lain lah. Macam itulah. Macam saya selalu cakap pada student saya. Kita ajar you prinsip penyediaan makanan. You sediakan makanan bukan untuk nak sediakan you untuk jadi chef. Tetapi you kena ada pengetahuan itu dan juga kemahiran itu untuk menyediakan you untuk something else. Kalau you tidak jadi seorang, memang you tak akan jadi chef pun, you ada ilmu tu, you faham tentang menu, you boleh masak, you boleh jual makanan. Kalau nanti later tak ada kerja, kita tak tahu akan datang. Kita tak tahu kan. Kalau jadi usahawan ni kan banyak kelebihan lah. Macam you cakap bangun pagi dengan keadaan relax saja kan. Tak payah fikir. Yelah macam saya pagi nak kena fikir okay, apa kan, nak pergi hantar anak semua. Macam you agak tenang lah kehidupan you, which I think saya sukalah kehidupan yang macam tu. Okay Mar, ada lagi soalan. Fatin Nabila, selalu rekod video pakai berapa kamera? Satu saja. Cuma kalau realiti sebenar, kalau kehidupan dekat stesen TV, kita perlukan 3 kamera. Satu ambil yang wide shot. Apa yang dalam bahasa Melayu wide shot? Shot yang luas. Nampak jauh, shot jauh. Satu close up dekat muka atau tangan kalau tengah makan. Makan masuk mulut. Satu lagi yang betul-betul close up punya, yang betul-betul dekat mulut. Satu yang ambil yang medium, nampak separuh ni, separuh badan. Satu lagi ambil yang betul-betul close up. Kalau mulut, tangan-tangan. Jadi kalau bila kalau dekat stesen TV, kalau shot saya minum air contohnya, zap saya minum air macam tu. Ada yang shot luas, shot yang separuh dan shot yang dekat. Bila edit nampak cantik, bila luas, potong cantik-cantik. Jadi saya hanya satu kamera, saya hanya pusing-pusing. Jadi saya kadang-kadang saya perlu mengulangi 3 kali atau 2 kali satu benda. Macam lakonkan balik 2 kali. Dia agak susah sikit. Tapi bila dah pandai sikit dia macam tak apalah, kita tukar je shot lain macam tu. Jadi saya hanya gunakan satu kamera dan berbekalkan satu tripod. Okay, itu boleh satu tips yang berguna untuk pelajar-pelajar yang menyediakan konten ni. Sebab saya percaya ramai kita punya alumni pun ada yang di Instagram saya nampak ramai followers ya, yang mana dah buat pun kerja-kerja paid review, makeup dan sebagainya. Alhamdulillah. Student-student yang macam tu yang
Hebatlah saya rasa boleh menjadi popular kan. Agak susah sebenarnya kita sebagai pensyarah ni memang takkan dapat jadi popular lah, Mar. Susah sikit lah nak jadi popular tu kan. Okey, lagi soalan Mar daripada Dr. Faridah, pensyarah kita juga. Boleh ke Mar share petua-petua lain yang selalu diamalkan dalam memasak selain akar pokok pandan dan tempurung tadi? Maknanya untuk selain daripada yang melembutkan daging, apa-apa lagi yang ada lah. Petua-petua memasak Mm-mm. yang cara orang lama. Mm-mm. Cara orang lama, petua memasak apa lagi Akar pokok pandan saya tak datang. Selain pada akar pokok pandan, apa lagi yang you gunakan macam um, Okey, petua memasak. Okey, petua memasak macam okey, dah clear? Okey. Petua masak kalau nak bagi aroma makanan. okey. Mungkin boleh gunakan daun-daun. Seperti contohnya kalau nasi nak best tapai sampai pulut ke nak best, tahu tak daun jambu laut? Tahu? Saya tahu. Kalau bungkus dengan itu nasi akan bagi aroma yang lagi best. Okey. So dia ada extra rasa. So kalau daun pisang kita dah biasa kan, bungkus dengan daun pisang pun dah bagi aroma yang best. So Itulah itu boleh salah satu yang diguna pakai juga. boleh fikirkan. Tapi kan kalau nak katakan petua, kalau saya banyak masak yang benda kan kayu apa saya guna. Okey, petua dia satu lagi. Kalau nak masak nasi guna dapur kayu, dia kena kontrol api besar kecil dia je susah sikit lah. Macam tarik ke belakang, tarik bila nak menumis kan, tarik api ke belakang. Boleh tumis, lepas tu bila dah masukkan air, masukkan api besar. Dia macam susah sikit tapi Tricky lah. tricky. Tapi apa lagi apa tu tak datang. Ada banyak saya rasa, ada banyak. Banyak ni dia tak datang ni. Tak apa. Saya pun ialah soalan-soalan tu kadang kita tak bersedia dengan soalan tu, tak apa. Mungkin satu masa nanti kita boleh minta Mar share khusus untuk itu. Mungkin daripada untuk subjek lain lah ya. Kita ada banyak sebenarnya Mar subjek-subjek di sini yang mana terkait dengan sains makanan, perkhidmatan makanan, teknologi makanan dan juga khusus-khusus lain lah ya. Ada satu lagi soalan Mar daripada Izian. Izian Diani suka tanya soalan. Terima kasih Izian. Soalannya, ada any tips tak untuk elak semut naik dapur? Dapur saya tiap pagi mesti ada semut naik katanya. Any tip bagi makan kat dia. Okey, bagi makan dia. Macam mana tu nak bagi makan kat dia? Okey, rumah saya kat kampung, kat sini pun, kat Terengganu, kat KL. Kat sini lagi lah banyak semut kan. Sediakan satu bekas, letakkan gula. Letakkan air. Bagi je dekat dia. Nanti dia tak usik benda lain. Senang je. Letak kat mana? Letak kat dapur tu. Dia letak dekat laluan dia. Laluan dia. Bagi makan dia. Sebab semut akan mati kerana gula. Simple je. Dia mati kerana gula. Betul ke? Kan ada pepatah semut mati kerana gula. Betul? Oh ya, saya tak tahu pepatah itu. Okey, saya akan buat eksperimen. Adakah semut itu mati? Bagi makan kat dia, dia takkan kacau makanan lain. Bagi. Alright. Okey. Okey, soalan dah tak ada tapi mungkin saya boleh tanya sekali lagi. Mungkin ada lagi yang masih nak bertanya soalan. Masih lagi ada masa sikit lagi ni. Ada lagi ke student-student saya ada tanya soalan? Kita pun dalam Boleh tanya saya apa-apa je selain kehidupan di dapur, kehidupan seharian, inspirasi, tips-tips nak buat TikTok ke, saya open. Ada masa lagi nak FYP kat TikTok ke, tanya content dia. trending ke, apa ke. Masa Mar masih lagi berkelapangan dan ada ruang lagi ni untuk tanya. Siapa lagi ada soalan ni? Siapa ni? Student-student kita yang lelaki. Faris ada Faris. Salman.
Malu ke? Atau dari pensyarah, Cik Rahijan ada nak tanya soalan atau boleh saya perkenalkan Cik Rahijan sebagai pengajar kursus juga. Tadi saya lambat nampak nama Cik Rahijan. Cik Ijan boleh on camera ke? Kita Kamera saya tak berfungsi, minta maaf Assalamualaikum. Ni apa nama tadi? marham. Faham? Mal. Panggil Mal je kan? Mal, Mal. saya nak tanya macam mana masa mula-mula kita jadi YouTuber ni kan? Kita jadi YouTuber. Kurang jelas. Boleh kuat sikit Kurang lagi. jelas Cik sekejap Jan. Kurang jelas, saya kurang dengar. Sekejap. Okey. Boleh dengar? Boleh. Okey, saya nak tanya mula-mula jadi YouTube ni kan? Berapa follower you yang mula-mula sekali berapa jumlah follower you? Sekarang ni yang follower you dah beribu. So pada mula-mula sekali video yang pertama tu macam mana you boleh ada follower yang semakin lama semakin meningkat? Macam mana kita nak jadikan nak dapatkan follower tu lah? Macam itulah soalan saya. Okey. Menarik ya soalannya untuk orang yang buat konten ya, untuk mencari income melalui YouTube ya. Pada mulanya follower saya hanya 200 orang. 200 tu datang daripada Instagram, kawan-kawan kenalan saya saja. Tak banyak pun. Jadi saya pun start buat video. Tak naik juga, tak naik dia tak banyak naik. Saya start naik since video saya viral dekat TikTok. Okey. Saya market kat situ. Bila saya dah belajar TikTok, saya market kat situ. Dan video saya pun start naik. Tapi tak menjamin seterusnya video saya akan naik dekat YouTube. Sebab TikTok kalau 1 juta viewers dekat TikTok, saya hanya akan dapat 4,000 followers je dekat YouTube. Dia algoritma dia berbeza. Tips untuk yang siapa yang nak buat YouTube apa semua, buat benda yang kaji video-video orang yang banyak. Kalau abang buat pasal kereta, katakan kereta, Cik Jan buat pasal kereta kan. Tengok video-video orang yang berjaya pasal kereta. Kita tengok thumbnail dia, kat thumbnail tu cover depan kan. Dia tak cover macam mana, title macam mana. Sebenarnya benda tu yang menaikkan rating. Sebab tu ada orang buat dekat YouTube kan banyak-banyak benda-benda yang kontroversi sebab nak naikkan rating. Benda tu yang bila benda tu bila followers dia bagi sikit dekat penonton, bila penonton tengok YouTube akan bagi lagi. Bila penonton tengok dia bagi lagi. Jadi berkembang bila YouTube start recommend, benda tu akan naik, boom, dia akan naik. Jadi benda tu yang akan menaikkan followers kita. Okey, maksudnya kita tak boleh just concentrate dekat YouTube je lah. Kita kena masuk konten lain macam TikTok, Instagram macam tu kan untuk support kita punya follower untuk ke Google kan. YouTube, sorry. Okey. Maksudnya macam tu kan. Betul juga. Itu salah satu platform marketing juga, tapi tak semestinya. Sebab ada orang dia hanya ada YouTube. Dia hanya popular dekat YouTube. Dia tidak popular dengan platform lain. Jadi kekuatan dia adalah thumbnail dia, cover depan YouTube dia yang juga caption dia dan content dia. Itu adalah kekuatan dia. Sebab tu kadang-kadang orang contoh saya bagi contoh ada orang YouTube dia gunakan isu-isu semasa. Contohnya Haris Iskandar, dia naikkan rating. Masa tu Sajak tengah viral, dia gunakan Sajak interview. Contoh, sebagai contoh. Kalau dalam bidang masakan saya pula, bidang saya kan, kadang-kadang apa yang saya masak, contoh saya cari lokan tak naik pun, orang tak tengok pun. Kadang-kadang tak naik, video tu memang tak naik. Tapi bila saya gunakan contoh, saya memasak something pelik, pucuk getah, masak kumis, orang akan curious, orang nak tahu. Benda tu yang akan memacu YouTube saya lebih tinggi. So maknanya kena buat lain dari yang lain. Dia kena fikir konten yang gila. Tapi benda tu menjadilah, maksudnya boleh dimakan apa semua lah alright. Tapi yang penting kulit depan thumbnail dia dengan tajuk YouTube tu, itu ada thumbnail dengan tajuk YouTube adalah penting. Faham. Alright. Dapat. Sekarang ni saya ada
Ada YouTube, channel YouTube, tapi untuk kelas memasak je. Saya paksa budak-budak supaya subscribe dan like. YouTube apa? YouTube masak? Masak kelas lah maksudnya. Kan kalau masak kelas tu budak-budak kan dah memang kena subscribe dan like lah. Kalau tak aku marah dia orang. Macam tu lah. Okey, Cik Jan boleh gunakan tips saya tu untuk naikkan rating lagi. Okey, soalan Cara yang bagus, mudah, bagus. saya nak bagi cara yang mudah. Benda yang mudah adalah meniru. Meniru adalah benda yang benda yang apa ni tips ni ada orang YouTuber yang bagi tips meniru adalah benda yang mudah kan. Jadi kaji, janganlah tiru buat bulat. Kaji YouTuber yang popular dekat overseas tu macam mana dia buat thumbnail kulit depan tu. Tiru sikit macam mana. Benda tu yang akan push YouTube kita untuk thumbnail dan tajuk kan? Thumbnail, tajuk. Okey. Itu sangat penting. Okey, thank you very much. You're welcome. Okey. Terima kasih Cik Jan. Okey, Mar ada lagi soalan ni Mar. Setiap kali rekod video tu, since kena ulang setiap action 2-3 kali kan, berapa lama masa diambil untuk siapkan setiap shot dalam video itu? Edit pula berapa lama? Edit berapa lama? Edit dengan yang tadi tu, berapa lama masa untuk siapkan satu shot? Satu shot lah. Sebab saya seorang yang cerewet. Jadi shot tu tak lama. Sebab dulu awal-awal mungkin lama jugalah. Sebab banyak bermain angle. Bila dah edit sendiri mungkin sekejap je zat dah siap. Cuma dia proses yang memasak lah paling lama YouTube saya. Kalau takat cari barang tu balik lah. Mostly saya akan shooting 2 hari saya ambil masa. 2 hari shooting Hari pertama mungkin saya cari barang. Hari kedua baru saya masuk kitchen. Sebab saya buat sendiri kan, dia macam penat nak buat satu hari semua benda. Mungkin saya akan, tapi dalam cerita saya satu hari kan, baju konti yang sama. Pakai balik baju semalam. Ya, betul. Pakai balik baju yang sama. Tapi kalau rasa nak buat cerita 2 hari, it's okay. Kita pulang. Kalau editing pula, kalau video YouTube saya ambil masa 1 hari lah. Satu hari. Mungkin saya bukan jenis yang fokus 24 jam duduk mengadap je, sebab kerja seni dia tak boleh macam mengadap terus kan. Dia kena ada break bagi otak fresh balik, sambung balik. Mungkin 1 hari. Tapi kalau TikTok tu, kalau video 25 saat tu, saya edit 4 jam. Oh, macam tu lah. Lama editing memang lama kan. Proses edit yang lama kan. Sebenarnya lagi pendek video tu lagi susah. Ya. Oh, okey. Faham. Lagi pendek lagi susah. Kalau sebab TikTok kan, TikTok dia tak boleh video leret-leret. Orang tak nak, dia nak video pom terus masuk. Ya. Straight to the point je. Straight to the point. Kalau YouTube tak apa leret. YouTube panjang leret sebab orang nak layan chill. Sebab TikTok orang yang zap macam tu. Betul. Okey. Mar, ada lagi soalan Mar. Biasanya edit video pakai apps apa? Apa Final Cut Pro. Apa? Adobe Final Cut Pro. Final Cut Pro Adobe Final Cut Pro. Okey, siapa? Tapi itu untuk golongan profesional. Tapi kalau adik-adik semua yang buat TikTok semua edit pakai VN. Download je dekat telefon. Dengar tu, Masyita yang tanya soalan. Untuk selalu yang video presentation ni kan, video presentation student, so dia pakai VN dia elok lah kan untuk edit. Pakai VN. Lepas tu kalau nak color lawa-lawa, pergi je Google VN color something color. Nanti download je, nanti paste je color tu kat video, baru dapat color grading yang lawa. Dengar tu student masing-masing yang hantar video tak berapa jelas tu, tolonglah dengarlah nasihat. Bagus tu sharing Mar. One last question Mar. Tu ada soalan daripada Dr. Asma. Ejaan VN tu macam mana Mar? Huruf VN. Tu je, dua tu je. N. Itu Okay, je. Apps dia warna putih hitam. Okey, apps dia putih hitam ya. Okey.
Last soalan sebelum saya ada satu soalan penutup kejap lagi. Nur Fakihah tanya lagi, kadang-kadang saya tengok video Marbita, banyak bahan yang digunakan tu saya tak pernah nampak ataupun tak pernah tahu. So, bahan-bahan tu memang fully dapat dari surrounding ke? Dan macam mana boleh tahu kegunaan bahan tu atau cara yang sesuai untuk masak bahan tersebut lah. Oh, ada bahan-bahan yang ya betul. Bahan-bahan yang rare-rare tu saya dapat sekitar rumah je. Macam kalau ada macam ada kedai remis contohnya kan, dia tak ada jual pun, dia boleh dapat kat pantai kan. Pantai di sini kan, kat pasar memang tak ada jual. Itu makanan orang kampung je. Contoh herba-herba kampung macam ketumbalia, contohnya pokok ketumbalia apa semua. Itu saya hanya dapat sekitar kampung je. Dan saya tahu, saya alhamdulillah sebab nenek saya, kami orang kampung, kami bukan orang yang bandar yang apa ni, yang 100% guna peralatan moden. Dah turun temurun kita orang makan apa, kita orang boleh makan je apa yang ada kat kampung, walaupun tak pergi kedai pun kita orang boleh kutip sayur-sayur keliling-keliling rumah je masak. Jadi benda tu lah privilege untuk saya ketengahkan benda ni. Jadi benda tu pun saya kongsi ilmu kepada orang ramai jugalah, supaya orang tak tahu, benda ni boleh makan, benda ni boleh makan. Ada buah letup kan, tahu buah letup. Buah letup tu apa, gooseberry ya. Gooseberry. Dia ada contoh kan, benda tu memang herba. Masa kecil kita main letup kat dahi kan. Benda tu sekarang dah komersial pun, tapi dia ada spesies, macam-macam spesies lah. Macam kat overseas dah jual dalam pack. Why not? Kita pun ada local gooseberry kita, why not kita ketengahkan. Dan ada satu jenis buah yang buah ulat bulu kan. Buah ulat bulu, dia rasa macam passion fruit. Buah ulat bulu. Dekat overseas dah jual. Dah masuk pack dah, mini passion fruit. Tapi orang kat sini tak makan lagi buah liar. Betul. Benda-benda macam tu lah saya ketengahkan sebab saya selalu makan masa kecil. Saya rasa satu ilmu yang berguna lah sebenarnya, in fact untuk saya sendiri. Yang penting kena berani tengok video orang, berani eksperimen dan buat. Macam untuk adik-adik student juga, yang siapa yang buat TikTok ke, nak ke depan ke dalam social media ni, berani, be yourself, berani. Sebab zaman sekarang digital creator adalah kejayaan baru. Adalah kejayaan baru. Macam kalau awak masak, awak pandai masak ke apa semua, itu kejayaan baru yang memudahkan awak. Yang awak boleh duduk rumah cicil let je. Nanti klien cari awak. Setiap hari ada klien akan call awak. Betul. Saya kata ini adalah satu kita hidup di zaman sekarang, zaman serba moden, zaman teknologi, virtual teknologi, yang mana you tak perlu kerja pun sebenarnya, keluar bekerja, tapi inilah sesuatu yang boleh beri income kepada you lah. In fact sebenarnya Mar, kalau saya boleh cakap, anak saya cakap dia nak jadi YouTuber. Sebab dia tengok anak saya baru 8 tahun, dia dah ada TikTok. Saya terkejut tengok dah ada joget-joget kat TikTok tu kan. Tapi tak apalah, saya kena tengok jugalah kan, kena kawal jugalah kan siapa yang dia follow semua. Cuma itu dah kita kata satu norma pada masa kini. Cuma untuk mereka-mereka, student-student saya ni, kalau dah ada ilmu tentang penyediaan makanan, ianya merupakan satu bonus lah untuk mereka menghasilkan satu konten tu kan, dan menyampaikan ilmu pula kepada orang lain. Okey, saya kira soalan dah tak ada. Saya bagi satu lagi soalan penutup kepada Mar. 5 tahun ke hadapan. 5 tahun ke hadapan, di manakah Marbita? 5 tahun ke hadapan, mungkin saya akan jadi seorang businessman yang berjaya. Alhamdulillah. InsyaAllah. Sebab insyaAllah. Sebab apa yang saya buat YouTube, TikTok ni adalah untuk menjenamakan Marbita. Sebab bila jenama saya strong, saya akan boleh keluarkan macam-macam jenis produk-produk kampung, teh detox, tepung gandum kampung, mi segera, kopi, everything. Okey, nampak dah ada dah tu dah ada planning ya ke arah jadi usahawan. Dan satu lagi sebelum berakhir saya nak nasihatkan juga kat adik-adik kalau adik-adik yang nak jadi content creator, digital creator memang betul menjaminkan pulangan yang lumayan, betul. Saya tak nafikan. Tapi
ada orang kata nak jadi digital creator tak perlu ilmu. No. Salah. Sebab awak perlu perah otak untuk memastikan awak sentiasa di hadapan, sentiasa konten awak sentiasa di hadapan. Awak buat hari ni, konten hari ni naik, belum tentu konten awak buat esok naik. Jadi dia perlukan ilmu yang tinggi juga. Macam saya mengambil masa yang 8 tahun, lebih daripada 8 tahun, 12 tahun saya belajar untuk buat benda hari ni. Jadi ilmu akan membezakan awak content creator yang berilmu dan content creator yang sekadar buat video-video. Saya tak nak cakap lah. Faham. Itu bezanya awak. Itu bezanya kedudukan awak. Itu yang saya nak nasihatkan. Ilmu itu penting. Okay, a very good point, Mar. Terima kasih banyak-banyak Mar kerana sudi. Saya cerita sikit macam mana saya tak kenal pun Mar sebenarnya. Tapi saya cuba je, saya kata okay, I try DM dia, tengok dia reply ke tak. Lama jugalah untuk dia reply. Seminggu ke 2 minggu Mar, saya dah lupa dah. Saya cuma kata, saya bagi tahu nama saya, okay, this is my number. I am interested to invite you to my class. If you berminat, contact saya. Saya pun macam, wah, dia dah reply lama jugalah. Tapi tak apa, I'm very happy to have this session today. Terima kasih banyak-banyak Mar kerana mungkin kita tak tahu banyak mana inspirasi yang you berikan kepada kami, walaupun bukan kepada pelajar, kepada saya sendiri pun saya rasa you beri satu point, banyak sebenarnya poin-poin yang bagus yang you berikan. Satu lagi poin yang saya pick up sebagai ibu, tadi you mention adik-beradik you ramai lelaki dan memang semua lelaki boleh memasak. Saya ada 5 orang anak lelaki Mar, semua lelaki. Hopefully anak-anak saya pun berjaya juga memasak ya. Membantu saya, tak perlu dah saya penat-penat akan datang. Okey, dengan itu saya rasa kita tutup dulu sesi perkongsian hari ini dengan bacaan tasbih kifarah dan suratul As. Amin ya rabbal alamin. Ma, terima kasih banyak-banyak. Okay, salam ke Mok. All the best for you. Ada masa, ada ruang, insya-Allah kita jumpa satu masa nanti, dan kalau dapat invite ke UMT, insya-Allah pada masa akan datang kita akan invite lagi. Terima kasih banyak-banyak. Kalau ada siapa-siapa. Okay, terima kasih Dr. jemput saya. Terima kasih semua sebab sudi bersama saya hari ini. Tak ada masalah. Terima kasih. Ya, all the best semua ya. Terima kasih Mar. Assalamualaikum. Salam, bye. The best.